alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Faridah muka surat 8 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil ijmali. Dalil ijmaliyun, dikehendaki dengan dalil yang mesti, yang wajib kita mengetahui ialah dalil ijmaliyun jua. Dalil ijmaliyun di hadapan muka surat 9. Dalil tafsiliyun. Ijmaliyun ni dalil secara borong. Borong. Saya tulis sini bangsa biu aryunge. Biu berwaw ra waw nge. Kalau salah baca burung jadi dah. Borong mana apa secara kasar, secara ringkas. Di hadapan dalil tafsiliyun. Dalil tafsiliyun ni dalil yang terperinci. Dalil yang terperinci. Ijmaliyun secara ringkas, secara borong, secara kasar. Tafsiliyun secara terperinci, secara detail. Tengok molek dia punya ejaan. Ijmaliyun dengan tafsiliyun. Sebab ijmaliyun, tafsiliyun ni acak kali sebut ni. Terdahulu kita bicara rukun iman. Ingat terdahulu bicara rukun iman. Beriman dengan sekalian malaikah. Beriman dengan sekalian malaikah. Kesemua kita wajib beriman belaka. Itu beriman secara ijmal dia panggil. Hak malaikat 10, Jibril, Mikail hak 10, malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy, itu beriman dengan malaikat secara tafsil. Tapi kita bukan beriman dengan malaikat 10 tu sahaja, malaikat hafazah sahaja, malaikat hamalatul arsy saja. Rukun iman kitanya beriman dengan sekalian, kesemua. Itu dipanggil beriman secara ijmal, secara umum, secara borong. Beriman dengan sekalian kitab, beriman dengan kesemua kitab. Kemudian didatangkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Adakah sekalian kitab tu jumlahnya 4? Rukun iman beriman dengan sekalian kitab. Kemudian hak kita duk ngapanya Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kan gitu? Kesemua kitab jumlahnya 4. Mana kira tu? Rukun iman beriman dengan sekalian kitab. Didatangkan Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Jadi sekalian kitabnya 4 buah tu je. Sekalian kitab tu secara ijmal. Kitab semua ada 104 buah. Secara ijmal, cara kasarnya 104 buah tu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belaka dan kita beriman belaka. 104 buah tu. Tapi hak 104 buah tu beriman secara gitulah, rekah je lah. Beriman secara tafsilnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Beriman dengan sekalian Rasul.
beriman dengan kesemua rasul. Kemudian yang kita duduk ngapanya hak rasul 25 tu. Adakah sekalian rasul hanya 25 orang? Tidak. Rasul 313 orang, nabi 124,000 orang. Dah 25 tu, tu secara tafsir, secara seorang-seorang. Di hadapan beriman dengan Allah, kita nak kenal Allah. Kenal Allah ni ngaji sifat dia. Hak sifat secara ijmalnya, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal. Secara tafsir di hadapan 20 sifat. Ni. Jadi dua belakang tu, ijmal satu, tafsir satu. Orang baru masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, secara zahirnya dia mengucap dengan sukarela, tidak ada paksaan-paksaan. Dan dia mengucap pun dia tahu apa hak dia ucap tu, penyaksiannya apa dia tahu. Maka hukum zahir atas dunia, kita menghukumkan ia sebagai orang Islam. Kemudian kalau dia mati saat tu juga diuruskan jenazahnya sebagaimana orang Islam, sebab dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah secara sukarela, jelas-jelas zahirnya. Kemudian dia faham apa yang disyahadahkan, maka dihukumkan dia sebagai orang Islam. Bila hukum sebagai orang Islam, kalau dia mati saat tu diuruskan jenazah sebagaimana orang Islam. Kemudian imannya macam mana? Islam lain, imannya lain. Imannya macam mana? Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah serta dia percaya kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ijmal, sah iman dia. Dia percaya pada Allah, Allah Tuhan yang satu. Gitulah. La ilaha illallah, kan? Tiada Tuhan melainkan Allah, mana Allah je Tuhan. Dia percaya Allah Tuhan yang satu. Dia percaya Nabi Muhammad tu utusan Allah. Sah iman dia. Dia mati saat tu ahli syurga dianya. Tapi dia beriman dengan Allah pun setakat rekah-rekah je lah. Dia beriman dengan Nabi pun setakat Nabi ni Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah ni mesti orang hak comel, orang hak baik. Dia setakat percaya gitu je, sah iman dia. Sebab apa tu? Cukup dah tu secara ijmal. Ni. Kemudian barulah secara detail lah pula. Beriman dengan Allah ni kena ngaji sifat Allah secara detail, kurang-kurang 20 sifat. Kena ngaji sifat Rasul pula secara detail. Tu baru kemudian pula. Tapi masa mula-mula hak dia syahadah tu, zahir dia Islam dah lah. Iman dia percaya pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sah iman dia. Mati ahli syurga. Ni kalau orang tak faham bab 2 perkara. Kita ada 2 perkara sini. Islam, iman. Kita lepas dah kan Islam, iman, ihsan. Ni ada orang tanya, dah tekan sifat 20. Macam mana kalau orang kafir, dia mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia mati, tak sempat ngaji sifat 20, nak tanam mana? Dia jahil bab Islam dengan iman ni. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, sah dia sebagai orang Islam zahirnya. Nak tanam mana lagi? Uruskan sebagaimana orang Islam lah. Lepas tu dia dengan Tuhan, orang nak percaya ke tak? Hak tu bab iman. Hak tu dia dengan Tuhan kita, dia nak hubung hak tu. Tak ertinya bab Islam iman ni, orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, mati tak sempat ngaji 40, nak tanam mana? Tak erti bab Islam. Islam dia yang ke dia kan. Hak 40 ni bab iman. Sebab duduk nak pelepah diri, ngaji akidah dak, duduk mengatik, duduk berzikir. Duk atik, duk zikir. Sebab 20 tak ngaji, akidah tak ngaji. Dia bubuk kepada orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam tu betul dia tak ngaji lagi. Dah mu ni Islam lama dah, Islam baka lagi ni. Dia nak pelepah. Dah ngaji dak apa dak, duk ngatik je. Ni masalah. Dia tak kerti beza Islam dengan iman.
Tapi apabila dia mengucap kalimah syahadah, kita ni hukum zahir atas dunia Islam lah. Imam dia macam mana? Kalau dia percaya pada Allah secara ijmal, dia nak tafsir tak kerti lagi, sahlah imam dia. Tapi kalau mulut sahaja mengucap dua kalimah syahadah, mulut mengucap dua kalimah syahadah, tapi hatinya Allah, Tuhan apa Allah, misal hati tak mau terima. Sebut nama Nabi Muhammad dalam syahadah tu, bunyi Nabi Muhammad tu pun dia fobia dah. Dia mai gerang dah, dia mai benci dah. Dia tak percaya ke Muhammad ni orang tak baik ni. Ni orang tak berjuruh ni Muhammad ni. Dalam hati dia tak percaya. Tapi kenapa dia mengucap dua kalimah syahadah? Dia nak kahwin dengan orang Melayu, tak mengucap dia kahwin. Dia mengucap dengan cara sukarela zahirnya. Dari segi zahir dia faham apa yang dia kata tu. Dari segi hukum dunia dia orang Islam. Tapi hati dia tak ada langsung nak percaya dengan Allah secara kasar pun. Kepada Nabi secara kasar pun tak ada. Dia benci Nabi, sebut kata Nabi Muhammad contohnya. Dia tidak beriman. Mana kalau mati kekal neraka. Tapi jenazahnya dia orang Islam. Diuruskan jenazah sebagai orang Islam. Orang Islam tidak semestinya beriman. Mana? Dia hanya menzahirkan Islam, pura-pura orang panggil. Ini dia panggil munafik. Dia pura-pura masuk Islam hanya kerana nak berkahwin. Tapi hati dia percaya pada Allah, tak ada Allah-Allahnya. Hati dia percaya pada Nabi Muhammad, tak ada Muhammad ni orang tak baik. Maka tak sah iman dia. Nak sah iman, dia kena percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad, bukan cara tafsir macam kita. Secara ijmal sah dah iman dia. Secara ijmal ni mula-mula. Dia percaya pada Allah sebagai Tuhan yang satu, dia percaya pada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sah iman dia. Tapi ba'akid dah lah banyak lagi hak dia dah betulnya, dia tak reti tak apa. Hak tu dimaafkan. Sebab dia jahil baru masuk Islam. Lepas dah tu kau kena detail dah lah, kena tafsilkan balik. Beriman dengan Allah ni macam mana, beriman dengan Rasul ni macam mana, kena tafsilkan balik, kena terperinci balik. Hak tadi tu hak mula-mula dia syahadah, dia hanya percaya secara ijmal, sah iman. Hak Islam dia tak percaya langsung pun sah Islam zahirnya. Sebab hak percaya tak percaya ni hak benda buah dalam. Buah dalam ni bukan urusan kita. Nabi pun kata dah, umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawallas sarair. Aku diperintah hukum zahir je. Zahir dia mengucap dua kalimah syahadah, dia faham apa yang diucapkan, Islam dah dia. Buat keluarlah kad sebagai akuan dia sebagai orang Islam. Kad ada dekat dia kan. Ada surat bahawa mengesahkan dia sudah jadi orang Islam. Lepas tu hak dalaman ni, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak ceritanya macam mana iman dia. Sebab dia tak reti-reti pun lagi sifat 20 ke, sifat Rasul ke macam ni, tak reti molek lagi. Hak tu secara tafsir dimaafkan kepada dia sebab dia baru masuk Islam. Tapi dia kena percaya pada Allah dan Nabi Muhammad secara ijmal, barulah sah iman dia. Ada satu ijmal, ada satunya tafsil. Tengok ejaan molek tu ijmaliyun, yang dibangsakan kepada ijmal ringkas, kasar, borong. Tafsiliyun yang dibangsakan kepada tafsil dengan makna apa ni? Terperinci lah kita kata. Terperinci, halusi hak tafsil. Dia ada ijmal, dia ada tafsil. Dikehendaki dengan dalil yang mesti kita mengetahui. Dalil yang mesti ni bahasa kita, bahasa Arab ke wajib, gitu je lah. Dia wajib bahasa Arab, mesti bahasa kita. Semayang wajib, mana apa semayang mestilah, tak boleh nak tinggal. Kena. Kita nilai kau akal, fikir kau akal, Tuhan wajib ada. Mana apa kita nilai kau akal, Tuhan mesti ada. Akal tak terima kalau Tuhan tak ada. Tu mana? Wajib pada akal.
Kita makan 2 pinggang mesti kenyang. Mana apa tu? Kita makan 2 pinggang wajib kenyang, mesti kenyang, sahih kenyang. Dan panggil apa tu? Mesti, wajib, nisbah apa? Nisbah hukum adat. Makan sepinggang tak semestinya lagi kenyang. Kalau perut tu dak lapar mana, cukup dah. Kalau perut tu tengah lapar, tak cukup lagi. Lepas tu mana tu? Harus kenyang. Kalau kena 2 pinggang, kena 2 pinggang, wajib kenyang. Tu bahasa Arab. Wajib tu bahasa Arab. Kalau bahasa kita, apa makna wajib kenyang? Mesti kenyang, sahih kenyang. Allah, mesti. Bukan nasi 2 pinggang tu buat kenyang Allah. Tu hak hukum syarak. Hak wajib kita berpegang di akidah yang mengenyangkan Allah. Yang mesti kita berpegang di akidah yang mengenyangkan Allah. Itu mesti mana tu? Itu mesti ikut syarak. Wajib ikut syarak, pegangan. Dan saat ni kata kena molek 2 pinggang mesti kenyang, itu mesti wajib ikut adat. Kita wajib berpegang yang mengenyangkan Allah, dengan makna kita mesti berpegang yang mengenyang adalah Allah. Itu mesti ikut hukum syarak, pegangan. Begitu. Tapi kita wajib tu bahasa Melayu dah. Kan bahasa Melayu. Awak wajib kena mari. Kenapa? Awak mesti kena mari, tak boleh tak mari. Ni mesti kalau ikut kita. Tapi kalau sebut mesti tak apa nak jadi, dia sebut wajib. Ni sebut mesti ni. Dikenaki dengan dalil yang mesti kita mengetahui. Yang wajib kita kena tahu tu ialah dalil ijmali jua. Yang mana terdahulu makrifah kita dengan bahawa i'tiqad yang kukuh. Sebab permulaan agama adalah makrifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa mengetahui segala hukum sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib hukumnya mesti ada di Tuhan. Sifat mustahil hukumnya mesti tak ada di Tuhan. Tu nak tu. Kita mengetahui akan hukum sifat Allah. Mana apa? Qudrah mesti ada di Tuhan. Tu hukum dia. Qudrah sifat wajib. Hukumnya sifat wajib tu mesti ada di Tuhan. Lemah sifat mustahil. Jadi sifat lemah ni mesti tak ada di Tuhan. Tu. Itu hukum sifat mustahil. Itu dia makrifah permulaan agama. Kemudian apa makna makrifah permulaan agama ni? I'tiqad yang kukuh, satu, sebenar, satu, serta berdalil. Kena ada dalil. Kena ada dalil. Kalau tak ada dalil, dipanggil muqallid. Orang yang berpegang dengan akidah yang kukuh tetapi tidak ada dalil penunjuk sendiri, dia panggil muqallid. Khilaf ulama orang seumpama ni. Pandangan muktamad, iman dia sah sebab pegangan dia kukuh. Sebenar pula pegangan dia Tuhan ada, Tuhan kuasa. Tapi tapi berdosa kerana tidak reti dalil, dia tak belajar bab dalil. Dalam keadaan dianya kalau belajar faham kalau orang sebut bab dalil. Melainkan kalau dianya orang hak tak cerdik, orang hak luruh gitu, tak berapa nak faham oleh orang ngajar. Mana kalau sebut dengan dalil tu, hari ni royak dalil, esok tanya dalil, ngigas semula dah, maka tu tak berdosa. Jadi kita wajib berdalil bagi tiap-tiap akidah yang kita pegang. Jadi orang kata wajib berdalil bagi tiap-tiap akidah yang kita pegang. Dalil mana orang kata wajib ni? Sebab dalil ada dua. Satu dalil ijmali, dalil pendek-pendek je, dalil rekah-rekah je. Satu lagi dalil tafsili, dalil kena panjang sikit. Dalil kena panjang lebar lah ni. Hak wajibnya hak mana? Jadi dia kena dengan dalil yang mesti, yang wajib kita mengetahui ialah dalil ijmali juga, rekah-rekah je. Mana dalil ijmali? Iaitu dalil pendek, rekah, yang ampunyanya, yang tuang dalil ni,
yang ampunyanya, yang tuan dalil ni lah, lemah daripada menghuraikan yang payah-payah pertanyaan orang yang menanya akan dia. Kalau orang datang nak soal ke dia, dia tak boleh nak hurai, tak boleh nak jawab. Mana contohnya? Seperti ditanya kepadanya, kepada ampunya dalil ijmali ni. Seperti ditanya kepadanya, kepada ampunya dalil ijmali. Mana pertanyaan dia ni? Apa dalil atas ada Allah Ta'ala? Kena buat tanda soal lah. Apa dalil ada Allah Ta'ala tu? Itu pertanyaan. Seperti ditanya akan dia, ni contoh. Ditanya akan ampunya dalil tu. Apa pertanyaan dia nya? Apa dalil atas ada Allah? Yang kamu duk pegang Allah ada ni, apa dalil dia? Maka jawabnya, jawab ampunya dalil ijmali ni, alam ini ada makhluk ni lah. Dan tidak kuasa jawab dengan panjang lagi. Kalau orang usul pula, apakah dalil Allah ada? Dalilnya ada langit, ada bumi. Dah sebab apa? Kalau Tuhan tak ada lagi bumi, nak ada diri, tak boleh ke? Aku dah erti nak jawab. Dah tengok jawab dah. Setakat tu pada air cukup dah tu. Tapi dia faham lah jawab langit bumi tu. Tapi kalau tanya, dah apa-apa? Sabit apa dengan Tuhan? Kalau langit koding kan? Kalau bumi koding kan? Tak perlu pada Tuhan pun. Kalau kata fardu takdir, ni langit koding, bumi koding. Apa dengan ada Tuhan? Dalil ada langit bumi. Sebab kalau langit koding, bumi koding, mana bukan dibuat, ada sedia kali. Mana boleh langit bumi koding? Langit bumi asal tak ada. Entah mana asal tak ada. Entah mana asal tak ada langit bumi. Kita ada kemudian. Kalau langit bumi ada dulu kan, mana tahu langit bumi asal tak ada. Lepas tu kau pening kawan ni, kau pening. Mu pelik orang tanya gitu, tak ada orang tanya gitu aku ngaji pun tak ada orang royak tanya gitu. Yang kita tanya pelik-pelik ni hangigar dah kawan ni. Mana apa ni? Dalil pendek sangat. Dia ada hak tu, hak fardu ainnya. Lepas tu kalau kata tak ada dalil hak pendek gini, kalau hukum kafir pun, oi, atas padang hak tu kafir sudah molek barunya. Hak ada boleh panjang lagi. Sebab apa? Apa jalan kata alam ni dalil Tuhan ada? Misalnya, dia pun jawab pula, sebab alam ni baharu. Hak baharu ni mesti ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah Tuhan. Jadi panjang tu. Hak tu fardu kifayah. Setakat ada langit, ada bumi, ada makhluk. Jadi kalau orang soal ni soal betul benar nak teh, ataupun dipanggil satu dipanggil soal betul benar nak teh je. Kita tengah letang dia sekejap nak tengok dia ngaji faham setara mana. Nak iktiraf sikit, nak letang pada. Nak terang mana? Sudi. Pada sudi. Sudi faham? Sudi ni bukan sudi ke tak sudi main mau kita, tu lain tu. Sudi ke tak sudi main mau kita tu sudi makna lain. Ni tes. Tes. Kita terang nak tes dia sekali. Kita soal dia pelik-pelik, kita iktiraf dia, kita galang dia, kita bakang dia hok dia royak tu, tengok dia kemah ke tak. Tu tak ada masalah tu. Tapi jangan soal, jangan iktiraf yang diserupakan dengan syaitan. Tu jangan. Soal iktiraf yang diserupakan dengan syaitan. Mana soal diserupakan dengan syaitan? Di soal sebenarnya nak buat kita jadi bolong. Di soal nak buat kita jadi biar kita jadi pening. Tu soal yang diserupakan dengan syaitan. Sebab apa? Dia nak menyesatkan orang dengan soal dia tu. Ataupun dia iktiraf, dia galang tu sebenarnya bukan nak cari kebenaran. Dia galang dia iktiraf bentuk bakang tu nak jadi kawan, jadi ni jadi pening, jadi pergi faham kok salah pula. Itu dia panggil iktiraf yang diserupakan dengan syaitan.
Kan syaitan kan. Di soal-soal bukan soal nak cari jalan molek. Hak macam ni, hak macam iblis soal Nabi Idris alaihissalam tu. Allah boleh tak nak masukkan dunia yang besar ni dalam, satu orang mengatakan dalam telur, boleh tak Allah nak memasukkan? Soal apa gitu? Boleh tak Allah nak memasukkan dunia besar dalam telur ni? Nabi Idris alaihissalam pun jawab, Allah Ta'ala kuasa nak masukkan, walaupun dalam lubang jarum ni pun cocok mati iblis buta sebelah. Di soal apa kita tu? Soal nak cari kebenaran ke? Soal nak menyesat orang lah. Dan Tuhan kuasa kan? Tuhan kuasa nak memasukkan dunia yang besar ke dalam telur yang kecil. Bagaimana kalau kita? Kalau iblis mari jumpa kita sungguh, dia tanya seumpama tu. Dia iblis syaitan ni minal jinnati wan nas. Ni hok mari dia ganggu kita ni. Ada daripada jin dan daripada manusia. Hok syaitan manusia pun ada juga pasal ni. Dia duk tanya, bukan tanya nak tahu, ataupun dia tanya nak tengok kita ni pemahaman ilmu kita level mana. Tu dia bukan nak perosok kita. Lepas kita tak jawab, dia pun cerita semula lah. Ni ngaji tak lepas lagi, setakat lepas fardu ain je ni. Kalau tak boleh jawab setara ni, fardu kifayahmu tak lulu, fardu ain lulu lah. Jadi dia nak telah tanya kawan dia, tengok setara mana dia ngaji tu. Dia ngaji qada fardu ain saja ke? Kalau tak boleh nak jawab tu, qada fardu ain lah orang panggil. Tu dah apa hak tu? Hak ni betul-betul nak nyesak ni. Tuhan kuasa tak nak memasukkan dunia yang besar ke dalam telur yang kecil dalam rupa asal. Rupa asal. Dunia rupa asal, bukan dikecilkan. Telur rupa asal, bukan dibesarkan. Kuasa tak? Rupa asal. Rupa asal mana? Dunia rupa asal, bukan dunia yang Tuhan kecilkan. Telur rupa asal, bukan telur yang dibesarkan. Aku rasa tak? Ini perkara mustahil. Ya mustahil dah Tuhan kuasa ke tak? Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kuasa ke tak kuasa, tak boleh nak soal kuasa ke tidak. Kuasa ke tidak kepada perkara yang harus, barulah Tuhan kuasa ke tidak. Kepada perkara mustahil, bukan di bawah ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan tu tak kena. Jawab kuasa pun tak kena, jawab tak kuasa pun tak kena. Sebab tak kena dengan soalan. Perkara mustahil tidak berkait dengan ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah Nabi Idris jawab, Tuhan boleh memasukkan dunia di dalam lubang jarum yang halus ni. Sebab dia nak handah iblis tu. Tanya apa soalan gitu? Dia orang beri soalan karuk ni, kita boleh jawab juga, balas balik dia tu. Tapi kalau nak cerita kekuasaan Tuhan sungguh, kena tafsirkanlah. Makna apa? Tuhan kecilkan dunia, Tuhan masukkan ke dalam lubang jarum yang halus, ataupun Tuhan besarkan lubang jarum, Tuhan masukkan dunia besar dan lubang jarum yang lebih besar daripada dunia. Kena kita tafsir kat tu. Dan rupa asal mustahil. Quran sebut kan, la yadkhul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. La yadkhul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dapat masuk syurga orang kafir sehinggakanlah unta yang besar boleh masuk dalam lubang jarum yang halus. Unta yang besar rupa asal boleh masuk dalam lubang jarum yang halus rupa asal. Harus ke mustahil? Mustahil. Jadi orang kafir pun mustahil nak masuk syurga.
La yadkhulul jannata, tidak masuk syurga orang kafir. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehinggalah unta yang besar rupa asal boleh masuk dalam lubang jarum yang halus dalam rupa asal. Itu perkara mustahil, sebagian mustahilnya orang kafir nak masuk syurga. Itu benda mustahil, rupa asal lah. Kalau dikecilkan unta ataupun dibesarkan lubang jarum, itu benda harum. Jadi kadang-kadang pertanyaan orang sekarang ni jangan main. Kadang-kadang kita pun jadi sandor, mikir pula nak jawab. Nak tanya dia kata, Tuhan kuasa ke tak? Nak buat satu benda yang berat. Tapi berat sangat benda ni, akhir Tuhan pun dak orang nak akak. Tuhan rasa dak buat gitu. Apa dia nak tanya kita? Apa dia nak tanya kita? Tuhan kuasa ke tak nak buat benda berat? Batu berat kita kata. Tapi berat ni berat sangat-sangat sampai akhirnya Tuhan pun tak mampu nak akak. Jangan berat biasa. Kalau berat biasa tu Tuhan boleh akak. Berat habis hak. Akhirnya Tuhan pun tak boleh nak akak. Tuhan boleh tak buat benda gitu. Ini semua benda mustahil belaka ni. Nak tanya buat apa benda gitu? Ni tanya kadang-kadang dia nak cari jalan penyelesaian sebab soalan tu mari duk ganggu dalam kepala otak dia. Tu tanya hok jujur. Jadi mari akalang apa ke? Mari akalang lah dia. Syaitan ni mari dalam kepala otak kata nak tanya orang pula jawapan ni. Ni dia tanya jujur. Ada orang dia sengaja nak tanya, nak biar jadi orang ni jadi celaka. Ni orang panggil pertanyaan ataupun iktiraf yang diserupakan dengan syaitan. Ni minta berlindung. Ni minta berlindung. Sama juga kita kalau bertanya soalan. Ada bertanya soalan yang betul benar. Dia tak tahu sungguh. Dia pun tanya. Ada yang mana dia jujur, tapi perkara tu dia tahu. Cuma dia buat pertanyaan supaya diperjelaskan biar orang lain tu dengar. Ni. Dia nak cerita dia nak pakai. Jadi dia pun buat tanya. Tapi benda yang dia buat tanya tu bukan benda dia tak tahu. Dia tahu. Tujuan dia nak uji ke, nak test, nak sudi orang ngajar tu pandang ada. Dia tujuan buat pertanyaan sebab benda ni mustahak, tapi tak ada orang buat tanya. Dia tak ada orang tanya. Benda ni mustahak ni kena tahu belaka orang benda ni. Maka dia pun buat pertanyaan. Tu comel, tak ada masalah tu. Kita tahu dah masalah yang berlaku kan. Jadi kita buat pertanyaan supaya diperjelaskan. Macam Jibril AS tu mai berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, cerita akan daku apa dia Islam. Jibril suruh cerita ke dia. Situ sahabat ramai. Tapi Jibril kata, akhbirni, cerita ilmu ya Muhammad akan daku apa dia Islam. Apa? Jibril tak tahu ke Islam tu apa dia? Tak tahu apa dia. Lepas Nabi jawab rukun Islam, sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Dia tu katanya ni nombor kata fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu tu. Kami pun jadi heran. Sahabat pun jadi heran. Dia yang tanya. Nabi pun jawab Islam pun dia. Lepas tu dia pula yang mengesahkan pula, yang membenarkan pula. Ni maknanya Jibril tanya Nabi apa dia Islam, Jibril tahulah jawapan dia. Tak tanya apa dia dah tahu. Tanya supaya Nabi cerita. Bila Nabi cerita, sahabat ramai tu kan dengar. Misalnya kita kata, tanya soalan, ustaz tu pun jawab. Betul ustaz jawapan ustaz. Kelas dia. Dia tanya, lepas dia jawab, dia kata betul. Mana? Kamu pelik. Mu tahu jawapan dia, tanya orang dia. Tanya supaya orang lain tu pandang orang retek.
Tapi ada orang tanya tak jujur. Dia tanya hanya untuk apa ni? Nak handah orang. Kena molek malam ni. Bukan nak betul dah apa. Kadang-kadang dia tanya nak teh. Orang ngajar ni pandai ke tak pandai soalan ni, bukan barang dia jawab ni. Bukan sebarangan ustaz boleh jawab ni. Nak tengok ustaz ni label di mana, nak uji ni. Ni semua panggil tak beradab. Kadang-kadang tanya soalan perangkap. Hati-hati harap. Kadang-kadang tanya tu untuk memesongkan. Tanya untuk memesongkan. Dia ni banyak soalan yang berbentuk untuk memesongkan. Tuhan duduk mana? Itu soalan awal lagi, soalan untuk memesongkan. Tuhan duduk mana? Aina, kaifa, di mana Tuhan? Macam mana Tuhan? Itu bukan soalan. Aina, di mana? Kaif, macam mana? Itu bukan soalan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Di mana Tuhan? Duduk di langit ke duduk di bumi? Apa tujuan tanya seumpama tu? Dia kalau soalan tu berbentuk tujuannya untuk menyesatkan, kalau iktiraf galang bakar tujuan untuk menyesatkan, itu diumpamakan dengan syaitan. Tapi kalau soalan tu untuk diperjelaskan, tu comel, tak ada masalah. Itu atas niat kita masing-masing lah. Tapi kalau nak tanya Tuhan di mana, tanya soalan gitu. Ada tanya soalan gitu. Sebab ijma' ahli-sunnah wal jamaah tidak menyabitkan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah besar ketimbul sekarang ni. Keempat imam mazhab fiqh lah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ni berpegang Tuhan duduk di langit, Tuhan duduk di arah. Itu sangat besar fitnah kepada imam-imam muktabar. Ulama-ulama salaf dia tidak menghuraikan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman istiwa 'alal 'arsy. Teristiwa 'alal 'arsy. Apa makna istiwa? Ulama-ulama terdahulu dia menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup simple, cukup mudah. Dia tak menghuraikan Allah duduk ke tidak. Sebab istiwa bahasa Arab, bahasa Melayu ni banyak makna. Termasuk makna duduk ni. Istawaitu 'alal kursi ni. Istawaitu 'alal kursi dengan mana apa? Jalastu 'alal kursi. Saya duduk atas kursi. Istawaitu 'alal kursi, istiwa atas kursi dengan makna saya duduk atas kursi. Sebab istiwa ada makna duduk. Tetapi ulama di sunnah jemaah tidak menterjemahkan istiwa dengan jalasa ke, qa'ada ke, duduk belaka tu. Istaqarra ke, istaqarra ni tetap ni punggung atas kursi ni. Atas zat kursi. Ini mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna istiwa? Istiwa ada belas-belas makna. Apa makna kehendak Tuhan istiwa 'alal arsy? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah ulama lampau, ulama salaf. Tidak ada ulama salaf yang berpegang Allah duduk atas arah. Ini akidah sesat, kemudian digisendai pula fitnah kepada ulama-ulama salaf yang lampau. Lepas tu timbul soalan, kalau Tuhan duduk langit, kok Tuhan duduk bumi? Tuhan duduk bumi lagi berat. Pijak dia orang, hina Tuhan. Tengok dia ngarut. Kalau tidak berpegang Tuhan duduk di bumi di arah, kalau tidak berpegang Tuhan duduk di langit, Tuhan duduk di arah, mau pegang Tuhan duduk di bumi dah, dia kata. Hina Tuhan duduk bumi. Siapa pula pegang Tuhan duduk bumi? Ni dia nak kecong orang belakang ni. Ni orang agama mainan seumpama ni. Kamu tidak berpegang Tuhan bertempat di arasy. Berarti kamu berpegang Tuhan duduk di mana-mana. Ni sesat ni pegang Tuhan duduk di mana-mana. Siapa pegang Tuhan duduk di mana-mana? Dahlah dia tidak kerti akidah. Akidah sebenar pun tak tahu. Dia tamuhnya kita ni berpegang Tuhan duduk di mana-mana. Ada? Berpegang Tuhan duduk di mana-mana?
Apa makna Tuhan duduk di mana-mana? Apa makna malaikat ada di mana-mana? Apa makna malaikat ada di mana-mana? Maknanya malaikat ramai. Sebab tu ada di mana-mana. Ke mana? Jadi Tuhan ada di mana-mana? Tuhan ramai ke? Tak. Tuhan satu. Dah Tuhan satu. Ada di mana-mana. Tuhan jerakit. Pindah situ. Pindah sini. Gi situ. Gi sini. Gitu. Tuhan bergerak seumpama tu. Itu makhluk tu. Waktu burung gitu. Tak ada orang berpegang Tuhan di mana-mana. Dan jangan bercakap Tuhan di mana-mana. Maksudnya bukan Tuhan banyak kata Tuhan di mana-mana. Maksudnya bukan Tuhan berpindah randah dengan makna kata Tuhan di mana-mana. Dan maksud mocik maksud apa? Maksud mociknya Tuhan tahu. Royak Tuhan tahu. Ni ada orang tu cakap ni kena tegur lah. Tapi tak ada orang berpegang Tuhan berada di mana-mana. Tapi ada waktu tu dia cakap, "Ya awang kamu jangan buat perangai pelik-pelik. Tuhan ada di mana-mana." Maksudnya bukan Tuhan tu ramah ataupun Tuhan tu berpindah-pindah. Maksudnya Tuhan tahu. Oh ya awang kamu jangan buat perangai pelik-pelik. Tuhan tahu belaka membuatnya. Tu ayat Tuhan buat tahu sudahlah. Yang ayat Tuhan ada di mana-mana. Kalau karut lagi Tuhan ada di mana-mana. Dalam jambang je tak ada. Allah kata Tuhan pulak dia ni. Tuhan ada di mana-mana. Dalam jambang je tak ada. Mana luar jambang ada, dalam jambang tak ada. Luar jambang ke dalam jambang ke, itu menyabitkan tempat bagi Allah. Mustahil sama sekali. Kita mudah je kita pakai jalanan ulama khalaf. Pegangan kita, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb bagi sekalian alam. Rabb dengan mana apa? Yang memiliki, yang menjadikan, yang mencipta sekalian alam. Alam ni apa? Langit tu alam, bumi tu alam, arash tu alam. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Allah Rabb bagi langit dan bumi, dan Allah Rabb bagi arah yang agung. Arah ni marbuk kepada Allah, yang dimiliki oleh Allah, bukan tempat bagi Allah. Allah ni Zul Arsy Makin tu kan. Zul Arsy Makin, Zul Arsy yang mempunyai arash. Arash tu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Rabbil Alamin. Allah ni Zul Arsy yang mempunyai arash. Dengan mana apa? Arah tu milik Allah. Arah tu kejadian Allah, bukan tempat kepada Allah. Itu jalanan kita, jalanan ulama khalaf, ulama kemudian. Maka orang tanya soalan, Allah ada di mana tu orang tanya. Itu soalan tu soalan kalaulah berbentuk untuk mengelirukan, itu soalan yang diserupakan dengan syaitan. Bukan kata tak boleh soal, bukan kata tak boleh iktiraf, bangkang boleh, tapi dengan tujuan yang baik, jangan tujuan yang salah. Ini macam orang tanya bab dalil. Dia kita tanya banyak-banyak kawan tu, tujuan apa? Tujuan nak tengok dia ngaji lama dah tauhid ni, dalil dia dalil fardhu ain, dalil ijmali ke, ataupun dia naik dah setangga lagi dalil tafsili. Kita kena ni dalil fardhu ain, dalil ijmali juga. Setakat tu duk ngaji lama kening. Misalnya. Mana dia bukan nak tu, kita nak tengok. Nak test kita tu mana pemahaman kita tu setara mana. Ilmu kita tu meningkat ke tak. Dalil ijmali, dalil rekah ni dalil hok mula-mula ngaji. Lepas tu biar agak panjang sikit. Tak nak pergi dah setakat tu je. Setakat apakah dalil Allah ada? Jawabnya ada langit, ada bumi, ada alam, ada makhluk, ada kita. Lepas tu orang tanya lagi, tak boleh nak jawab dah. Maka orang ini hak dalil rekah sakning tu dinama akan orang yang mengetahuinya, mengetahui dalil, dan tidak dinama muqallid lagi. Tak panggil muqallid dah lah. Muqallid ni orang yang pegangannya kukuh tetapi turut orang semata-mata, tak ada dalil sini tu muqallid. Hak muqallid khilaf ulama, pandangan muktamad kata sah iman dia tapi berdosa
pandangan dhaif kata kafir lagi dia, tak sah iman dia. Tak sah iman ni, hukum zahir atas dunia dia orang Islam. Maknanya dia ada tahu dalil sikit tu, dikira orang ni sudah berdalil, bukan muqallid lagi. Itu dalil ijmali, hak wajib atas kita mengetahui. Kita ambil lagi. Dalil tafsili, ni hak fardu kifayah ni, iaitu dalil yang panjang-panjang. Dalil yang apa? Yang panjang lebar lah kita kata dah. Yang kuasa ampunya dalil menjawab sekalian soalan yang payah-payah, yang datang menanya dan memusing kepadanya. Menanya dan memusing. Ada? Bukan tanya saja ni, dia pusing pula. Pusing kau tu, pusing kau ni. Mau pusing kat mana pun dia jawab molek-molek ada. Ayat dia sedap. Yang kuasa ampunya tuan dalil tafsir ini menjawab sekalian soalan. Soalan ni bukan soalan mudah-mudah ni, yang payah-payah, yang datang menanya dan memusing kepada seseorang. Yang memusing. Mana ada memusing ni? Jawab dah dia pulah kau ni pula. Jawab dia pulah kau ni pula. Ni musing. Boleh jawab belaka kat dia ni. Seperti kandungan lagi akan datang dalam kitab kita ni, dalil tu sebahagian hak dalil tafsir, bukan dalil ijmal. Dan kitab Faridah tu Pati Faridah ni, dia bukan dalil kekeh-kekeh dak, dia panjang juga sikit. Dalam Pati Faridah kita ni. Itu apa? Dalil tafsir. Mana dalil tafsir ni dia hak fardu kifayah. Maknanya mari syubhah macam mana pun, iktiraf macam mana pun dia boleh menghuraikan. Hak fardu kifayah ni dalil tafsir ni dalam jarak masafatul qasri, dia panggil masafatul qasri. Masafatul qasri ni jarak boleh qasar salat 90 km. Satu kawasan yang boleh qasar salat. Manakala kita kata jarak masafatul qasri ni, Kuala Terengganu, Kuala Neru, Marang, masafatul qasri tu dah. Naik ala Kedungun ke Mamang tu, hak tu luar daripada jarak masafatul qasri dah. Maknanya 2-3 daerah lah, kalau daerah tu tak besar mana. Jarak tu mesti kena ada seorang pandang. Mana kalau mari soalan pelik-pelik, kita minta tolong dia lah, tolong jawab. Kita tak ada nak jawab sebab kita ada dalil fardu ain je. Apakah dalil ada Allah, ada langit bumi, lepas tu soal panjang-panjang. Di mari ni dia pusing ni, dia pusing. Hak pusing-pusing ni pelik ni. Bukan nak soal sebenar pusing-pusing ni. Hak pusing ni dia nak tu kita lah tu. Nak jadi kita tu pening, kita jadi akidah kita ni jadi ya tak ya pula dah ni. Lepas tu macam mana? Dalam satu kawasan kena ada seorang pandang. Kawasan mana ni? Kawasan jarak masafatul qasri. Jarak boleh qasar solat. Jarak 90 km kita kata. Mesti ada seorang kena pandang. Ini hak fardu kifayah. Hak fardu kifayah. Tapi bukan satu negeri ni. Satu negeri ni luas sangat. Jarak masafatul qasri. Bukan satu daerah tu sempit sangat. Malaikat kalau daerah tu besar tak tahulah. Kena ada seorang mengetahui dalil hak tafsili ni. Begitu juga ilmu-ilmu agama Allah, ilmu-ilmu fardu kifayah tu. Ilmu fardu kifayah ni belah-belah ilmu. Di dalam satu kawasan tu mesti kena ada orang yang betul-betul alim ilmu fardu kifayah. Kalau tidak, berdosa habislah orang duduk di kawasan tu. Sebab tu kadang-kadang setengah orang dia berhijrah, nak duduk di kawasan ada pondok, ada tubuh hak aling-aling. So apa gitu? Hak ditupang ngaji fardu ain satu hal. Hak dia lepas daripada dosa kerana jahil ilmu fardu kifayah, sebab ada dah tubuh hak alim besar seorang. Tu. Dia hijrah mana? Sebab di situ ada orang alim yang alim ilmu fardu kifayah. Kita tak tahulah warna kita ni. Kita Terengganu ni ada dah pondoknya. Tapi pondok, kadang-kadang pondok timbul akhir-akhir zaman ni,
Setengah tok guru kata, dia kata pondok tok guru hok buka pun dia tok guru darurah dia panggil. Dah dia panggil gitu je. Ni hok tok guru kata. Kita tak tahulah setara mana orang buka pondok tu. Tapi ada setengah tok guru kata, kita buka pondok ni, kita bukan tok guru sungguh, dia kata. Tok guru darurah, dia kata tak ada orang lain dah. Jadi kodoh-kodoh ada je lah. Dia panggil tok guru darurah. Bukan hak alim betul-betul, hak ngaji 30-40 tahun bukan. Kalau tok guru dulu 30-40 tahun mengaji. Ni baru alim ilmu fadhil pai sungguh. Kita ni kodoh-kodoh je lah. Kalau ustaz pun ustaz kodoh-kodoh. Kalau tok guru pun tok guru kodoh-kodoh. Tapi macam mana ilmu fadhil kifayah? Di kawasan kita ada tak seorang yang betul-betul alim ilmu fadhil kifayah? Bukan pada seorang. Mana ilmu fadhil kifayah ni banyak. Ada seorang alim bahagian tu ilmu fadhil kifayah mahir. Ada seorang tu mahir dalam bidang ni fadhil kifayah. Ada seorang tu mahir dalam bidang ni fadhil kifayah. Dalam satu kawasan tu lah, maka lepas. Tak berdosa belaka lah. Tapi yang boleh pahalanya alim tu je. Kita cuma tak berdosa je. Kita ada doktor kawasan kita. Ini cerita bab dalil yang boleh menghuraikan. Sama juga dengan masalah. Dalam masalah usuluddin contohnya. Dalam masalah usuluddin, untuk kita fardu ain, dalam ilmu usuluddin ni, kita kena mengaji sampai tahap tahqiq. Tahqiq ni kejak, kemah, jelas, sahih bagi kita. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hak ni akidah yang salah. Kita boleh membezakan. Kita boleh mengasingkan. Kita panggil, kita boleh cekak. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Hak ni akidah yang salah. Luluh fardu ain kita ngaji ilmu tauhid. Kemudian dah kata salah, huraikan, jelaskan. Salahnya kok mana? Huraikan, jelaskan akidah Ahlussunnahnya macam mana. Huraikan, jelaskan. Boleh hurai, boleh jelas, itu ilmu fardu kifayah. Kita dengar je, comel. Ni akidah ni, tu ni. Kita dengar je, salah akidah kita tu. Kata salah siapa dia tu? Orang glamour tu, orang yang disanjungi tu, orang yang follower panggil. Follower dia puluh-puluh ribu tu, juta kadang-kadang ni orang. Jangan main dia tu international tu. Bukan hak lokal tempatan, bukan hak international. Jasa dia besar tu. Ramai mana orang masuk Islam ngejasa dia. Awak kata salah pegangan, pandai awak ni. Kau mana salah, cuba royak. Saya minta maaf, saya tak pandai nak royak salah. Dan kata salah, tahu salah. Tahu salah. Lepas tu tak pandai tunjuk salah di mana. Dia hanya ada ilmu fardu ain. Dia tak ada ilmu fardu kifayah. Untuk dia tak ada apa-apa dah. Dia tak kata pengaruh dah. Walaupun katalah orang ni international pun, dah akidah dia salah. Lepas fardu ain. Yang dia. Tapi boleh perjelaskan? Tak boleh. Tak apa, tak boleh pun fardu kifayah je kan. Kalau hak minta penjelasan tu anak kita sendiri. Hak minta penjelasan, anak kita dia ikut sangat ni. Dia ikut. Tiba-tiba kita dengar, mau ngaji dengan dia gini. Ni royak akidah kamu. Salah ni. Sedap ayah kata salah. Sedap mak kata salah. Salah betul mana? Nak jawab kan ni? Minta maaf lah, mak ngaji fardu ain je. Mak ngaji, ayah ngaji fardu ain je. Setakat lepas mak, lepas ayah je. Patut anak tu kan dia? Pandai melawan begitu. Dah tak boleh nak huraikan. Kalau tanya tanuk kita diri mana? Hak tak lepas fardu ain ni mana? Dia pegang macam medah. Mari hak Mu'tazilah, hak akidah salah tu. Aku tak ngaji peseng ni. Aku ngaji lama kening dan aku duk pegang lama kening. Gini pegangan. Lepas tu yang duduk ni buka dalam YouTube ni, hak sedutan-sedutan ni. Dah dia orang lebih ni, dia orang kelas ni. Orang tinggi ni. Ya juga makali dah, takkan salah muka dia orang lebih ni. Kita fardu ain pun tak lepas. Akhir dengan kita pun berubah pegangan. Sebab apa? Tak ada nak bezakan. Kena kita.
Kalau mari hok karut-karut tu kita boleh tak nak letak. Ini akidah betul, ni akidah salah. Boleh tak? Itu atas masing-masing lah. Kalau pekoh, jangan duduk lorak, jangan duduk cepat pekoh. Pekoh jangan. Hukum guana gini ni. Selama saya duduk ngaji, hok jumpa-jumpa dah, hukum ni seumpama ni. Dah seumpama ni salah ke ni orang ngajar ni? Tak ada nak katalah salah tak salah, tapi saya ngaji tak gitu. Pekoh tak pelik sebab banyak mazhab. Ahli sunnah wal jamaah belaka. Ahli sunnah wal jamaah belaka. Cuma kita ni ngaji hak mazhab Syafi'i je. Bila datangkan mazhab lain, dah betul ke salah? Tak pandai nak kata salah. Tapi kalau kita ngaji tak gitu. Mana apa tu? Kita hanya ngaji hak sebahagian. Hak sebahagian mana ni? Hak mazhab Syafi'i saja. Itu pekoh. Jangan cepat kata salah pekoh ni. Tapi kalau tauhid hanya satu jalan. Ahli sunnah wal jamaah jelas dan nyata. Nak lepas fardu ain kitanya, kita kena tahqiq. Mana tahqiq ni kejap jelas, manakah akidah ahli sunnah wal jamaah. Mari macam mana pun, siapa dia sekalipun, kalau akidah tu salah, kita boleh bubuh kata salah. Mana apa? Tauhid kita ada fardu ain. Cukup fardu ain kita. Boleh bubuh kata salah je. Boleh membezakan mana sebenar, mana tak sebenar. Tapi boleh menjelaskan, menghuraikan serta mematikan akidah yang salah ni. Itu jasa besar tu. Itu fardu kifayah. Tapi tak tahulah tempat kita ni bukan Terengganu. Bukan Terengganu. Kadang-kadang saya biasa sebut tu lah. Hak akidah salah tu tersiar dalam radio IKIM. Satu Malaysia dengar dan tidak timbul sebarang isu. Satu Malaysia dengar tapi tidak timbul sebarang isu. Dah macam mana orang agama. Orang agama ni kadang-kadang dia tak dengar radio IKIM tu. Dia sibuk hang ajar dia, sibuk urusan dia. Lepas tu orang awam-awam hak dengar ni. Itulah, tak lepas fardu ain tu tak boleh nak cekok. Mana hak ahli sunnah, mana hak terpesong. Orang-orang hak sibuk ke ngajar ni tak ada buka radionya. Tahu? Buka radio ni duduk dalam kereta je. Bukalah radio. Duduk atas rumah buka radio lagi. Dah-dahnya duduk atas rumah tengok drama Indonesia Filipin je lah. Tak ada buka radio dah. Dah rumah pun tak ada radio dah learning ada radio dah. Jadi orang agama mungkin tak dengar sebenarnya. Tapi dalam bab dia siaran tu hari Jumaat. Live pukul 9 pagi. Diulang hari Ahad pukul 7 pagi 2 kali. Yang memang jelas-jelas salah akidahnya, tapi tidak ada isu pun. Tak ada isu. Mana orang agama mungkin dia tak dengar. Kita orang ramai-ramai ni gua ni. Hak sayanya hanya kebetulan dengar sebab pagi Ahad tu atau anak pergi sekolah. Tu jadi kebetulan dengar hak ulangan pagi Ahad tu je. Buka tu pula sedang molek dengan poin tu. Poin hak kata pegangan salah tu. Barulah saya dapatkan balik hak asal. Dia ada hak asal kan. Mana boleh balik hak sejam tu kita boleh dapat semula apa benda soalan dia sebenarnya. Memang nyata akidah tu salah. Tapi tak ada benda senyap gitu je. Mana kita ni letak molek ngaji akidah kita ni. Jangan sebab peringkat fardu ain pun tak lulu. Tapi kalau kita dengarkan pada orang ngaji, dengar, oi, mana ni bawa gini ni? Salah ni. Tepik mulut lalu dah. Kita dengarkan rakaman ni kepada orang hak mengaji. Hak mengaji. Mana orang ada asas tauhid, dengar je, tak payah mikir dah. Tak ada kata, nanti sebab di rumah tengok kitab, akidah dia betul ke salah. Tak payah. Dengar je, dia tahu dah ini akidah salah. Mana apa? Boleh membezakan
mana akidah sebenar, mana akidah salah. Walaupun siapa dia sekalipun, salah tetap salah. Atau mana apa tu? Cukup fardu ain tauhid kepada kita. Itu hak qada fardu ain tauhid, sebab peringkat kita boleh membezakan mana hak akidah yang sebenar, mana akidah yang tak sebenar. Boleh menghuraikan, itu fardu kifayah. Jadi hak dalil wajib pada kita ni dalil ijmali juga. Rekah-rekah padan dah. Kalau pakai dalil akal, dalil Quran lagi mudah. Rekah je. Apakah dalil? Allah ada. Kita ingat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Itu je dalil tu ada. Lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb. Allah yang Tuhan, yang hakiki. Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memiliki sekalian makhluk ni. Dah ada dak Tuhan tu. Rabb tu ada ke dak? Takkan Rabb tu tak ada pula Tuhan. Allah Tuhan yang hakiki. Dah Tuhan dia ke dak? Tu dalil kata Tuhan ada. Rekah je. Kalau pakai dalil ayat Quran. Apakah dalil Tuhan ada? Qul huwallahu ahad. Kata ilmu yang Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Itu dalil wahdaniyah. Dah, Esa ada ke tak? Ada ni. Yelah, ini tu dalil sifat wahdaniyah, betul. Dalil Allah Ta'ala Esa. Dah Esa ni ada ke tak kalau Esa ni? Tu pakai dalil ayat Quran. Rekah-rekah je. Nak urang panjang-panjang tu fardu kifayah. Cuma jangan kita berpegang satu akidah, Allah ada. Kejap pegang. Mana dalil? Tunggu orang je lah. Orang kata ada belaka. Ni dia panggil muqallid yang khilaf ulama sama ada akidah dia sah ataupun tidak. Selesai bab dalil, ini nak masuk kepada pembicaraan berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan sifat kesempurnaan. Wajib bagi Allah Taala sekalian sifat kesempurnaan, ini sifat ketinggian yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan ini banyak yang tidak boleh mengetahui kesemuanya melainkan Allah Taala juga. Maka kita i'tikad begini juga rekah je, iaitu sekalian sifat kesempurnaan, kesemuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kesemua sifat kekurangan mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Kemudian kita nak kenal Tuhan ni, nak ngaji sifat. Dah sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya, setakat mana kau panggil kenal Tuhan? Ambil 20 dah apa dah. Daripada sifat kesempurnaan tadi ambil 20, lepas tu mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Hak berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak ni, kita mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas. Ini masuk kepada pembicaraan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang pertama-tama ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.